في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada ustaz pengurusi majlis yang berbahagia, ustaz mudir, stam, para guru, para asatizah, ustaz-ustazah dan juga seterusnya para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu untuk kita membicarakan satu topik yang sangat penting yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dimuliakan. Bahkan Nabi kata inna asdaqal hadithi kitabullah, kata Nabi sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, kitab Allah. Jadi bila mana kita berdamping dengan Quran, insya-Allah kita akan mendapat kemuliaan yang sangat banyak di insya-Allah. Jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa buang masa, kita rasa seronok sangat kalau kita berdamping dengan Al-Quran. Kita nak datang Ramadan berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi Ramadan? Hari ni berapa bulan ini? Kita lebih kurang lah 2 minggu lagi, lebih sikit 2 minggu lah lebih kurang. Kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa? Kalau kita tengok Ramadan ni sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, betul kan? Disebut dalam hadis Nabi kata apa? Idza jaa Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin, syaitan diikat dan dibelenggu. Jadi maknanya Ramadan ni bulan yang sangat special. Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Sebab apa sebenarnya? Sebab apa Ramadan ni begitu mendapat tempat yang begitu special, yang bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni mudah sangat nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan Quran. Ramadan ni dia ada kaitan dengan Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala kata Ramadan ni Allah turunkan Quran. Maka dengan sebab itu Ramadan mendapat satu kemuliaan. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Ramadan juga ada Lailatul Qadar kan? Ada Lailatul Qadar? Dalam surah apa cerita Lailatul Qadar? Surah apa? Surah Al-Qadar, Al-Qadr. Surah Al-Qadar cerita pasal Lailatul Qadar kan? Apakah dia punya fadilat dia Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan ni? Apa makna dia? Nungkah bulan atas tu ada 1000 bulan. Kan? Itu bulan mana ni? Bulan mana? Bulan kalender. Bulan ada 2, satu bulan atas. Kan? Bulan kan? Malam ada bulan, satu lagi bulan kalender. Kalau syahrun maksud bulan, qamarul juga maksud bulan. Ada nama qamarul di sini? Ada siapa nama qamarul? Kamarul. Ada nama Kamarul? Ada. Mana Kamarul? Oh, belakang Kamarul. Kamarul tu maksud dia bulan. Di bulan atas. Bulan atas Kamarul.
Ada nama Syahrul tak Syahrul? Ada. Syahrul ni masa bulan juga, bulan kalender. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahrun. Ni bulan mana ni? Bulan atas ke bulan kalender? Bulan kalender. Itu beza dia. Jadi Allah nak bagi tahu pada kita, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu kalau bulan kalender bermakna tempoh masa dia, tempoh waktu dia macam 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan lebih. Pahalanya. Persoalannya, bagi kita fikir teman-teman, mengapa Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada Lailatul Qadar sehingga kan ibadah pada malam tersebut digandakan sebanyak seolah-olah kita beribadat selama 83 tahun 3 bulan. Agak-agak boleh sampai dah umur 83 tahun? Boleh sampai tak? Allahualam tak. Tapi kau sekarang ni tengok ramai dah orang umur 80 ke atas. Tak ramai ke? Nabi sebut dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Nabi kata a'mar ummati baina 60 wa 70. Nabi kata umur umatku antara 60 hingga 70. Tapi sekarang ni banyak yang tak sampai pun. Tak sampai. Semalam ustaz dapat satu viral dan satu sambutan hari guru di sebuah sekolah. Ada seorang guru sedang menyanyi, duduk tengah menyanyi, dia tengok jam, lepas tu dia berhenti sekejap, lepas tu dia sambung menyanyi, dia berhenti, kemudian dia tumbang, dia jatuh. Rupanya jatuh dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nampak muda lagi. Pelajar-pelajar sekalian, belum tentu umur kita. Hari itu ada seorang diviralkan juga, dia sedang baca doa Yasin di depan ni, sedang baca, tumbang, meninggal dunia dalam keadaan tak tahu, tiba-tiba saja datang. Jadi kebanyakan umur sekarang tak sampai dah. Ustaz ingat dulu kawan ustaz dulu yang paling awal meninggal umur 12 tahun. Ada siapa umur 12 sini? Ada umur 12? Ramai kan? Darjah 6 kan? Tahun 6. Tapi tak meninggal lagi, jangan risau. Kawan ustaz dulu umur 12 tahun. Ustaz ingat lagi. Waktu itu dia kena apa tak? Dia kena patuk ular. Ular tu nama dia ular kapak malas. Ular kapak. Tahu ular kapak? Tahu. Macam mana ular kapak? Macam kapak ke? Ular kapak. Ular kapak malas. Sebab apa bagi kapak malas? Sebab dia malas. Malas. Jadi siapa-siapa pelajar-pelajar yang malas ni, dia dua beradik dengan ular kapak tadi lah. Malas. Tetapi ular ni yang malas, bila dia malas rupanya bahaya. Macam orang tu kalau malas ni, kalau kacau dia, dia mengamuk. Ular itu, kawan ustaz, dia terpijak. Tak perasan malam waktu tu. Malam dia terpijak. Bila terpijak kena patuk. Bila patuk je jatuh tumbang, hantar ke hospital. Duduk di hospital selama sebulan. Ni kaki dia belah kanan, kaki kanan dia kena patuk sampai besar gajah kaki dia. Kaki dia besar-besar gajah. Besar. Kemudian doktor dah ubat, makin surut, makin kecil, okey, normal balik. Sebulan kemudian ustaz jumpa dia pada petang Khamis. Hari ni hari apa ni? Khamis. Hari ni lah. Ustaz jumpa dia pada petang Khamis di kedai runcit. Waktu tu ustaz pergi kedai. Jumpa dia datang kedai, sudah sebulan lebih dah. Dia baik dah, dia balik rumah dah kan, daripada hospital kan. Ustaz pun tanya dia, macam mana kaki? Okey.
Bekas kena patuk, dia pun tunjuk. Dia hulurkan kaki, dia tunjuk. Ni nampak tak, dia kata. Nampaklah bekas dia ada. Ada bekas-bekas tu ada. Bekas-bekas tu ada. Dia kata ni lah kena patuk dulu ni. Tapi alhamdulillah lah, okey dah, dia kata. Dia berjalan pun tak stabil lagi, tapi kira okey lah. Ustaz tanya dia, bila kamu nak datang sekolah? Kamu dah sebulan lebih datang sekolah. Dah sihat boleh datang sekolah kot? Dah sihat dah boleh datang sekolah? Dia kata apa? InsyaAllah aku pun rindu sangat nak datang sekolah ni. Jadi besok nak pergi sekolah, dia kata. Besok dia nak datang sekolah. Tak apalah, ustaz pun tak apa, pergilah sekolah pagi esoknya hari Jumaat. Besoknya hari Jumaat, pergilah sekolah. Ustaz beritahu kawan-kawan, sebentar lagi kawan kita akan datang. Dia sebulan dah tak datang ni. Sebentar lagi dia akan datang. Tunggu-tunggu tak datang. Tunggu-tunggu tak datang. Pukul 9 lebih tak datang. Tak datang dah lah. Dah tak datang pukul 9 lebih kan. Pukul 10 dah, tiba-tiba adik dia datang. Adik dia sekolah petang. Abang dia sekolah pagi, dah jam 6. Adik dia sekolah petang. Adik dia naik basikal. Jumpa cikgu. Cikgu nak bagi tahu, abang baru saja meninggal dunia. Abang yang umur 12 tahun baru saja meninggal dunia. Ustaz pun terkejut. Baru jumpa mak petang semalam, pagi itu dapat berita meninggal dunia. Kami minta keizinan pada cikgu nak pergi tengok, sebab rumah dia tak jauh daripada sekolah. Nak pergi tengok. Cikgu bagilah, diiringi oleh cikgu lah. Cikgu bawa pergi. Bila sampai di rumah dia, ustaz tengok dia sudah terbujur kaku di atas perbaringan. Dah meninggal dah. Bila tanya adik dia macam mana ni boleh meninggal, dia kata pagi tu abang dia memang nak pergi sekolah. Memang nak pergi sekolah, bangun, mandi apa semua, solat subuh apa semua dah, pakai baju sekolah dah, nak pergi sekolah dah. Sementara tunggu nak dihantar ke sekolah, sebab ayah dia nak hantar ke sekolah, tak nak bagi pergi sendiri lagi sebab dia masih lagi dalam rawatan kan. Jadi sementara duduk tunggu-tunggu, dia pun tengok van ayah dia. Ayah dia ada van untuk gunakan untuk berniaga. Ayah dia peniaga. Peniaga di merata tempat lah, guna van. Peniaga laksa. Merata tempat. Alhamdulillah. Dan tengah hari ni pun ustaz nak bincang bab peniaga di Maida. Apa dia panggil Maida tak tahu. Tengah hari ni. Saat lepas ni akan pergi ke sana. Perbincangan tentang Rasulullah seorang peniaga dalam rancangan Al-Kuliah di TV3. Ada rakaman sebentar lagi. Tapi tak siap lagi lah hari ni baru rakam. Sebab Al-Kuliah TV3 dia siap hari apa ya? Hari Jumaat pukul berapa? Pukul 6 petang. Pukul 6 petang. Al-Kuliah di TV3. Sebentar lagi ustaz nak pergi untuk buat rakaman. Sebab dia sekarang buat rakaman dan dia akan siar kemudian. So bila ustaz tak tahu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bapak dia berniaga, ada van. Jadi bila dia tengok van bapak dia tu, dia terasa nak pergi basuh. Tak ada siapa pun suruh basuh, tapi dia ada keinginan. Kan? Kesian tengok van ni kotor kan. Dia pun pergi ambil baldi, masukkan air, masukkan sabun apa semua, dia pergi basuh. Tiba-tiba hujan turun. Hujan rintik-rintik turun. Bila hujan turun, rupanya air hujan itu yang mengandungi asid air hujan itu kena balik tempat luka dia, tempat bekas kena patukan ular itu. Bila kena saja air itu, kena situ, tiba-tiba dia mengaktifkan balik bisa yang ada dalam tubuh badan dia. Tiba-tiba dia jadi kejang. Ni, buih. Mulut dia jadi berbuih. Dan dia jatuh. Adik dia panggil, ayah, abang jatuh. Ayah dia pergi bekerja, bersegera angkat abang dia ni, angkat, naik ke rumah, masuk dalam rumah. Waktu tu dia sedang nazak. Begitu cepat sekali bisa itu bertindak balas. Yang walaupun dah sudah sebulan lebih dah rawatan, dah baik dah, tapi dah sampai ajal dia. Waktu tu dia menghembuskan nafas yang terakhir ketika mana berumur 12 tahun. Dan alhamdulillah dia sempat solat subuh. Sebab dia bangun dia solat subuh dulu. Dia tak tangguh-tangguhkan lagi.
Bayangkan kalau bangun tak solat subuh, meninggal dalam keadaan macam tu macam mana? Tapi Alhamdulillah dia bangun, dia solat subuh dulu sementara nak pergi sekolah, tetapi ajal dia sudah sampai. Maka dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berusia 12 tahun. Pelajar-pelajar sekalian, jadi mati ni tidak mengenal umur berapa. Jadi kita pun tak tahu kita boleh berumur sampai 80 tahun ataupun tidak. Mungkin sampai, mungkin tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita Lailatul Qadar. Malam tersebut, kalau kita beribadah pada malam itu, Allah akan gandakan pahala kita macam kita beribadat selama 83 tahun. Sebab apa Allah bagi kemuliaan pada malam Al-Qadar? Sebab apa? Sebab apa? Belajar-belajar sekalian. Sebab apa Lailatul Qadar itu dapat kemuliaan macam tu sehingga digandakan pahala sampai 83 tahun? Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar, malam tersebut diturunkan Al-Quran. Sebab dia ada kaitan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tu dalam ayat itu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Rupa-rupanya Lailatul Qadar itu waktu yang diturunkan Quran. Turun ni turun sikit-sikit ke turun macam mana ni? Quran turun sikit-sikit ke turun macam mana? Turun sikit-sikit. Lailatul Qadar turun sikit-sikit. Bila nak habis? Turun sikit-sikit ke turun semua sekali? Sikit-sikit. Lailatul Qadar sekali turun, lepas tu turun dah. Tu turun lagi. Cuba tengok ayat Quran. Belajar bahasa Arab tak? Belajar bahasa Arab? Hal antum tadrusuna al-lughatal arabiyyah? Darastum wala? Tadrusuna al-lughatal arabiyyah? Baik. Idzan hayya nata'ammal fil kalimah, fi kalimah anzalna. Kita cuba lihat, Allah Ta'ala sebut Inna anzalna. Anzalna, asal perkataan dia apa? Anzala. Anzala kan? Anzala, anzalna. Asal perkataan nazala. Nazala, anzala. Ada yang nazala, nazala. Fa'ala, af'ala, ataupun fa'ala, fa'ala. Belajar tak? Belajar dah? Ada yang belajar dah, ada yang belum lagi ya. Okey, itulah saraf dah belajar kan. Allah Ta'ala ada ayat Quran yang Allah guna nazzala. Nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Contohnya surah Al-Insan. Nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Di sini perkataan nazzalna, nazzala. Tadi anzalna, anzala, betul? So apa beza dia anzala dengan nazala? Kalau kita teliti ayat Quran, ni ayat Quran special. Ayat Quran semua ada mukjizat, semua perkataan-perkataan dia pun. Baik. Perkataan kalau terjemahan, kalau anda rujuk terjemahan sama je. Dia terjemah apa? Menurunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terjemahan dia, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nahnu nazzalna 'alaikal Quran. Kami turunkan pada engkau ya Muhammad Al-Quran. Makna terjemahan sama, tetapi hakikatnya dia tak sama. Sebab dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, Al-Quran ni bahasa Arab kan? Sebab diturun bilisanin Arabiyyin mubin. Dalam bahasa Arab, perkataan anzala wazan dia af'ala, maksud dia turun sekaligus. Kalau nazzala wazan fa'ala,
turun sikit-sikit. Itu beza makna. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Bila turun dekat Nabi, barulah turun nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Allah sebut nazzalna, kami turunkan Quran sikit-sikit kepadamu ya Muhammad. Turun sikit-sikit beransur-ansur, bermula dengan Iqra. Betul? Bila turun? Bila? Bila Bila turun? Tahun bila? Tahun bila? Tahun hijrah tak ada lagi. Tahun Masihi apa? Tahun bila? 610 Masihi. Betul? Baik, pelajar-pelajar sekalian, tengok ayat ni. Allah Ta'ala sebut inna anzalna, kami turunkan Al-Quran sekaligus. Maknanya Al-Quran ni turun dua peringkat. Yang pertama turun sekaligus, yang kedua baru turun sikit-sikit kepada Nabi SAW. Malam Al-Qadar turun sekaligus. Daripada mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turun sekaligus. 30 juzuk lengkap, 114 surah lengkap, komplit. Sebab itu surah Al-Qadar, bila mana Allah Ta'ala cerita tentang penurunan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, turun lengkap 30 juzuk. Pelajar-pelajar sekalian, balik nanti cuba bilang tengok surah Al-Qadar ada berapa perkataan. Balik nanti ataupun nanti masa tu rehat, cuba ambil surah Al-Qadar, cuba bilang dia ada berapa perkataan dan dia ada berapa huruf. Nanti bilang. Okey? Boleh? Boleh tak? Satu tugas untuk anda. Boleh? Nanti cuba ambil surah Al-Qadar, bilang perkataan dia ada berapa. Dan lepas tu bilang pula huruf dia, satu huruf dia ada berapa. Kita akan dapati surah Al-Qadar ada 30 perkataan dan dia ada 114 huruf. Dan surah ini cerita mengenai Al-Quran yang diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar. Al-Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Surah ini ada 30 perkataan. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Surah ini ada 114 huruf. Subhanallah. Menarik tak Quran? Adakah kebetulan? Ataupun itulah yang kita katakan Al-Quranul Karim. Bila Allah Ta'ala cerita tentang penurunan Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, lengkap 30 juzuk, 114 surah. Rupa-rupanya surah Al-Qadar yang kita baca itu berkenaan dengan Lailatul Qadar, ia mempunyai 114 huruf dan 30 perkataan, seolah-olah nak mewakili 114 surah dan 30 juzuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, barulah Quran turun kepada Nabi daripada langit dunia Baitul Izzah dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Dengan perantaraan Jibril alaihi salam sampaikan kepada Nabi ayat yang mula turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Itu yang pertama turun. Yang terakhir turun ayat apa yang terakhir? Ayat apa yang terakhir? Surah Maidah? Ayat apa? Ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, ayat yang terakhir turun, siapa boleh jawab? Ayat terakhir turun surah Maidah? Tak. Al-yawma akmaltu lakum tu bukan terakhir. Surah Maidah tu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir dalam syariat, bukan betul-betul ayat yang terakhir yang diturunkan. Ayat tu nak cerita, Allah nak beritahu syariat Allah sudah lengkap, selesai, komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu.
Tapi dia turun hampir 3 bulan sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang turun 9 malam, 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Ayat terakhir adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 281. Nanti boleh tengok. Okey, wattaqu yawman turja'una filallah. Tengok surah Al-Baqarah ayat 281. Itu ayat yang terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada yauman, kepada satu hari yang turja'una fil Allah, yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Pelajar-pelajar sekalian, kita akan kembali kepada Allah. Sebab kita hak milik Allah. Sebab tu bila orang meninggal kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah taala sekalian. Baik, kita sambung perbincangan kita tentang Al-Quran ni. Kalau ada siapa ada soalan nanti boleh tulis ya. Bawa kertas tak? Bawa. Okey, kalau ada siapa yang ada soalan boleh tulis kat kertas, ada pas kat kawan dia. Atau bagi ada seorang yang ambil dan sampaikan ke ustaz. Boleh? Boleh tak? Kalau siapa ada soalan, apa-apa soalan nak tanya, bukan berkaitan dengan Quran sajalah. Kalau nak tanya apa pun boleh tanya. Tulis kat kertas dan juga insya-Allah bagi kepada ini. Siapa nama? Faris. Bagi ke Faris. Khalis, bagi ke Khalis. Boleh? Boleh tak boleh? Buat slow ya, boleh ke tak boleh? Baru semangat sikit. Ni orang kita tidur ke apa? Kan? Jadi, siapa ada soalan, okey, tulis kat kertas, pas soalan tu sampai kepada Khalis dan Khalis akan pas kepada ustaz. Okey, boleh ya? Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Taala sekalian. Al-Quran kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran merupakan kalamullah al-mu'jiz. Apa itu mu'jiz? Yang mempunyai mukjizat. Apa makna mukjizat ni sebenarnya? Bila kita bincang mukjizat Quran, apa makna mukjizat? Al-Quran kita tahu kan, Al-Quran kita dah baca tu kan. Al-Quran yang baca dapat pahala kan? Kalau buku lain kita baca belum tentu dapat pahala. Quran disebut sebagai al-muta'abbad bitilawatih, dikira ibadat bila membacanya. Sebab itu Nabi kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia akan mendapat pahala yang akan digandakan 10. Satu huruf kata Nabi ganda 10. Dan Nabi kata wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya bila kita baca alif lam mim, kita dapat berapa pahala? 30 pahala. 30 pahala. Baru alif lam mim. Kan? Belum lagi zalikal kitabu la raiba fi. Berapa? Bilang. Kira. Kalau surah Al-Qadar tadi ada 114 huruf, berapa kita dapat pahala banyak mana? 1140 pahala. Baru surah Al-Qadar kita dapat pahala 1140 pahala. Itu yang kata Al-Quran. Al-Quran bacanya saja dapat pahala. Dan Al-Quran juga mempunyai mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa makna mukjizat? Baik. Perkataan mukjizat daripada perkataan a'jaza yu'jizu, i'jaz fahuwa mu'jizun. Penting anda belajar bahasa Arab untuk anda mengetahui
Dia punya asal usul perkataan itu. Okey? Mukjizat ni asal perkataan dia a'jaza yu'jizu. A'jaza ni makna melemahkan sesiapa sahaja. Jadi Al-Quran yang mempunyai mukjizat, Al-Quran itu melemahkan sesiapa sahaja. Maknanya tidak ada seorang pun yang boleh mendatangkan satu ayat serupa dengan Quran. Walau orang Arab sendiri yang bahasa dia bahasa Arab, hari-hari bercakap Arab, tetapi nak bawa satu ayat macam Quran memang tak boleh. Sebab itu Allah cabar, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala cabar. Cabaran ni sampai bila-bila? Sampai kiamat. In kuntum fi raibin, sekiranya kamu ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Muhammad, untuk disampaikan kepada kita semua. Kalau ragu dengan Al-Quran itu, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan satu surah yang seumpama dengannya. Bawa satu surah. Ada orang yang pernah buat surah Al-Quran? Pernah ada tak? Dia nak reka, ada tak? Ada, tapi tak jadi. Sebab dia tak sama. Sebab tu Al-Quran cabar. Kalau boleh bawa lah. Bawa boleh, tapi takkan sama. Sebagai contoh, ada seorang Nabi palsu, nama dia Musailamatul Kadzab. Tahu tak Musailamatul Kadzab? Pernah dengar nama dia kan? Selepas dia mengaku dia sebagai Nabi, sedangkan tidak ada Nabi melainkan Nabi Muhammad SAW yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad SAW. Tetapi rupa-rupanya ada ni nama dia Musailamatul Kadzab. Nama dia Musailamah saja. Al-Kadzab tu orang panggil dia. Al-Kadzab maksud apa? Al-Kadzab penipu besar maksud dia. Musailamatul Kadzab, Musailamah penipu besar. Dia mengaku sebagai Nabi. Dia kata dia Nabi. Bila Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia pun kata dia pun ada juga Quran turun. Bila minta dibacakan, dia pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu dhailun qasir. Sadaqallahul azim. Surah apa ni? Surah apa? Surah gajah. Surah gajah. Ada dalam Quran? Tak ada. Dia reka. Tetapi bila sahabat Nabi dengar dia baca, sahabat Nabi tertawa saja. Sebab apa? Cuba lihat makna dia. Al-fil gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, kamu tahu tak apa itu gajah? Lahu khurtumu tawil, gajah itu ada belalai panjang. Walahu dhailun qasir, ekornya pendek. Jadi pelajar-pelajar sekalian, nampak sedap tak susunan dia? Nampak sedap tak? Nampak sedap kan? Al-fil wa mal-fil, semua cantik kan? Macam Al-Qari'ah mal-Qari'ah kan? Nampak cantik je. Tapi rupa-rupanya cerita pasal gajah. Sebab dia tak beritahu gajah kaki 4, duduk di zoo negara. Jadi kalau sekadar nak cerita pasal gajah, Quran tak perlu cerita. Kalau setakat nak cerita pasal gajah, kita pergi mana? Pergi zoo je lah. Pergi tengok gajah. Nak tengok besar mana? Kan? Nak tengok ada belalai ke tidak? Ekor dia betul ke pendek ke? Pergi tengok di zoo. Tak perlu Quran nak cerita pasal gajah. Itu bukan mukjizat. Tapi Quran kalau cerita pasal gajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memusnahkan tentera bergajah? Ini cerita apa ni? Tentera bergajah ni, iaitu tentera Abrahah yang nak meruntuhkan Kaabah.
Akhirnya Allah Ta'ala hantar apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantarkan burung-burung ababil. Hanya burung saja melemparkan batu-batu, tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung itu, seekor burung bawa batu satu je. Dalam kitab tafsir dia kata, dalam Ibn Kathir, dalam Al-Qurtubi, dalam At-Tabari, kalau kita rujuk kitab tafsir, dia kata seekor burung bawa 3 biji batu. Batu ni biji ke apa? Butir. Biji ke butir? Biji. 3 biji batu, begitu? Atau 3 butir batu? Baik. Setiap burung bawa 3 batu. Tak ada butir, tak ada biji. Satu di paruhnya, lagi 2 kat mana? Dekat kaki dia. Bila dia lempar saja, batu itu kena kepada tentera-tentera bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka jadi macam daun-daun yang dimakan ulat. Pernah tengok ada daun yang dimakan ulat? Daun tu macam mana? Berlubang kan? Berlubang sana, berlubang sini. Bayangkan manusia, badan dia berlubang. Bayangkan. Bila kena tu berlubang sana, berlubang sini, nampak, tengok sini, nampak belakang. Keadaan dia. Allah Ta'ala cerita satu peristiwa yang sangat-sangat mengagumkan, yang kita tengok, kita gerun, takut. Tentera-tentera Allah Ta'ala ni pelbagai. Allah Ta'ala boleh hantar burung. Dulu sekali 2004 Allah Ta'ala hantar ombak air laut yang nama dia apa? Tsunami. Allah hantar tsunami yang mengorbankan ratusan ribu manusia. Hingga kan satu waktu di Aceh, orang mati lebih ramai daripada orang hidup. Orang mati lebih ramai daripada orang hidup. Waktu tu sampai ke nak mengurus jenazah tak boleh. Sampai ke terpaksa ada jenazah dibakar. Maka tanya, macam mana ni, boleh tak boleh jenazah dibakar? Jenazah tak boleh bakar, kena tanam kan? Waktu tu Ustaz ingat, Ustaz tulis satu artikel berkaitan dengan pengurusan jenazah di Aceh. Dan artikel itu diterbitkan di Australia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan di satu jurnal di Australia untuk membincangkan tentang bagaimana pengurusan ketika mana darurat. Sebab bayangkan, orang mati lebih ramai daripada orang hidup. Kecuali waktu itu mereka selamat, mereka yang berlindung di mana? Di masjid. Allahu Akbar. Kan? Allah nak tunjukkan kepada kita. Banyak dah Allah tunjukkan, belajar-belajar sekalian. Banyak dah Allah tunjukkan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Jadi Al-Quran ini mempunyai mukjizat. Mukjizat ni makna apa? Dia melemahkan sesiapa sahaja. Maknanya tidak ada seorang pun yang boleh mendatangkan satu ayat seumpama Al-Quran, sama ada ayat itu dalam bentuk lafaznya ataupun maknanya yang begitu hebat macam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran boleh menceritakan sesuatu yang belum berlaku. Al-Quran menceritakan tentang sains dan teknologi, sedangkan sains belum wujud pada waktu itu. Al-Quran sudah menceritakan tentang perkara itu. Al-Quran menceritakan tentang perkara gaib yang tak nampak tetapi dia ada. Itu Al-Quran. Al-Quran yang boleh bagi kesan kepada jiwa manusia. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kita betul-betul berdamping dengan Quran, kita baca dengan ikhlas, hari-hari kita baca, bukan setakat di sekolah saja kita baca, balik rumah pun kita baca Quran tu, kita nak rasa seronok dengan Quran ni, Al-Quran akan memberi ketenangan jiwa kepada kita. Kita kenal tak Umar Al-Khattab? Kenal tak? Semua orang kenal ke Umar kan? Dia khalifah yang keberapa? Selepas Sayyidina Abu Bakar kan? Peringkat awal dia Islam ke tak? Tak, dia tak Islam. Bahkan masa dia tidak Islam itu, dia sangat garang, sangat bengis, sangat samsing,
Tidak ada orang yang lebih samseng pada Umar pada zaman itu. Semua orang takut pada Umar. Sekali dia penampak 5 orang jatuh sekali. Tu ganas. Tapi ganas dia waktu bila? Waktu jahiliah, betul? Jadi siapa-siapa yang ganas nak tiru Umar, jadi macam jahiliah lah. Itu Umar jahiliah. Dia dah bertukar Islam, cantik. Dia tak ganas lagi, kan? Jadi maknanya Umar masa dia jahiliah, masa dia tak Islam, memang dia ganas. Dia ganas, samsing. Tidak ada yang samsing daripada dia. Sampai tahap kesamsingan dia itu, samsing yang melampau-lampau, dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Bayangkan, bukan senang nak pergi bunuh Nabi. Dan dia pergi pula bukan pakat dengan orang, seorang-seorang dia. Samsing tak samsing Umar pada satu ketika sampai ke tahap dia nak pergi bunuh Nabi, dia keluar seorang-seorang. Dan orang kenal dah Umar ni, kalau dia keluar bawa pedang ni tersisip di pinggang, orang tahu dah nak bunuh orang. Lalu bila Umar terserempak dengan seorang laki-laki daripada Bani Zuhrah, laki-laki itu tanya, Umar, aina tadhhab? Ya Umar, ke mana awak nak pergi? Umar pun kata, aku nak pergi kepada Muhammad, aku nak bunuh dia. Uridu an aqtula Muhammadan. Dia kata, aku nak bunuh Muhammad, kata Umar. Apa laki-laki itu kata? Wahai Umar, kamu nak bunuh Muhammad, sedangkan adik kamu pun ikut agama Muhammad. Umar terkejut. Adik dia siapa? Adik dia nama Fatimah. Adik perempuan dia nama Fatimah. Fatimah binti apa? Binti apa? Binti Al-Khattab lah, Umar Al-Khattab. Itu kan adik dia, kan? Fatimah binti Al-Khattab. Adik dia waktu tu dah kahwin dengan seorang nama dia Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi. Umar Al-Khattab bila dengar kata adik dia ikut agama Nabi Muhammad, ikut Islam, dia terkejut. Dia pun nak tengok betul ke tak betul ni. Dia pun buh gear Ghostan, reverse, patah balik nak pergi nak bunuh Nabi tu. Tak jadi, nak pergi tengok adik dulu. Dia pun pergi dengan keadaan marah ni. Sebab dia waktu tu memang samsing betul. Samsing betul. Dia pergi sampai dekat rumah adik dia. Rupanya adik dia waktu itu, adik dia Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar membaca Al-Quran. Bila orang masuk Islam ni baca Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sedang belajar. Umar sebelum masuk rumah dia dengar. Tetapi oleh kerana kemarahan yang meluap-luap ni, dia masuk juga. Dengar tapak kaki Umar masuk, takut. Waktu itu adik dia Fatimah dengan suami dia Sa'id bin Zaid sedang belajar Quran pada seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arat. Tu guru Quran, kan? Belajarlah. Bila masuknya Umar, orang dengan Umar orang takut pelajar-pelajar sekalian, sebab dia bengis sungguh. Jadi bila macam tu, siapa lari? Bila Umar masuk, siapa lari? Tok guru Quran lari dulu. Tok guru lari dulu lah. Sebab apa? Sebab yang ada adik dia Fatimah ni, adik ipar. Tok guru ni orang lain terus. Umar nampak kena pancung. Dia bukan tumuk-tumuk dah, pancung terus, mati terus. Jadi tok guru Quran lari menyorok. Menyoroklah kalau kita ada lemari situ. Menyorok belakang lemari. Contohnya lah, Umar pun masuk tengok, adik dia seorang, adik ipar dia seorang. Waktu tu adik dia pegang Quran dulu dia bukan macam ni. Dia Quran dalam helaian, lembaran yang ditulis di kulit-kulit kambing, lembaran-lembaran lah. Dia tak satu lengkap ni tak. Jadi Fatimah dah pegang Quran, dia pun bila tengok Umar masuk, dia tak lari. Dia sembunyikan Quran di belakang. Di tak belakang. Umar tak cakap banyak. Dia jenis orang bengis kan, ganas ni. Dia pun ceritanya, aku dengar kamu ikut agama Muhammad, betul atau tidak?
Tak sempat jawab lagi, pang, dia penampar. Kena penampar Umar. Siapa dia tampar? Dia tampar adik iparnya terlebih dahulu. Sebab orang Arab fashion tu, dia orang lelaki-lelaki dulu. Sebab dia lelaki-lelaki, kan? Dia tampar adik ipar dia, berdarah. Sekali tampar, darah keluar ke hidung ni. Darah ni merah habis. Sekali tampar je. Ganas tak ganas Umar waktu itu. Adik Umar bila tengok suami dia kena tampar, dia pun cuba halang Umar. Abang jangan tampar. Dengan dia kena tampar. Pelepang sekali, tergolek jatuh ke bawah. Berdarah pula. Sekali tampar berdarah. Waktu itu Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar, bersama suaminya Sa'id bin Zaid bangun. Lepas jatuh dah kan, berdarah ni kan, bangun. Abang Umar, ya, kami nak bagi pengakuan, sesungguhnya kami ikut agama Muhammad. Dan kami sudah mengucap 2 kalimah syahadah, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau abang nak bunuh kami, silakan, bunuhlah. Kami tidak takut dan tidak gentar, sebab kami beriman kepada Allah. Umar bila tengok macam tu, dia terkejut. Dia tidak pernah tengok adik dia secekal itu, setabah itu. Adik perempuan dia biasa je, tapi bila begini, nampak adik dia begitu kuat, sanggup dibunuh pun tak apa, nak mempertahankan agama. Maka pada waktu itu Umar yang tadi sedang marah, dia jadi cool down. Biasa orang marah ni waktu tu kan, lama-lama dia akan makin kurang kan. Sebab itu Islam ajar pada kita, kalau marah kita nak buat apa? Buat apa? Ada 4 cara. Ada 4 cara kalau kita marah. Kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan, marah itu daripada syaitan. Yang pertama, kita ubah posisi kedudukan kita. Kalau kita sedang berdiri, kita duduk. Kita ubah posisi kedudukan. Kalau sedang berdiri je, kita duduk. Kalau sedang marah, duduk. Duduk pun marah lagi, baring. Baring pun marah lagi, buat apa guling kot, guling. InsyaAllah bila kita baring, dia makin kurang kemarahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita marah, kita kunci mulut kita, senyap, jangan cakap. Mengurangkan kemarahan. Kalau tidak, nanti kita keluar ke perkataan, kita sebut perkataan yang dosa, haram. Orang marah ni kadang dia kata macam-macam, dia maki hamun kan. Setiap perkataan itu semuanya dosa. Ditutup mulut, senyap. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab marah itu daripada syaitan. Jadi kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ataupun cara yang keempat, bila kita marah, kita pergi ambil wuduk. Sebab wuduk tu dia air kan, dia menyejukkan. Lepas ambil wuduk marah lagi, kita solat sunat 2 rakaat. Boleh tak? Solat sunat pun marah lagi. Ini bukan manusia, ni alien. Entah makhluk asing mana pun tak tahu. Sebab apa? Sebab yang kata manusia, dia tak marah dah. Dia cool down dah, cool. Sebab dia lama sikit dia cool down. Omar tengah marah pun bila lama-lama sikit dia cool down. Dia dah makin okey. Bila okey tu dia bertanya adik dia, tadi aku dengar kamu membaca sesuatu yang aku tidak faham. Boleh tak aku tengok? Waktu tu Fatimah pegang lembaran Quran tadi yang Ustaz sebut, letak belakang. Tak boleh. Tak boleh. Aku nak tengok je. Sebab tadi sebelum masuk tadi aku dengar kau baca. Aku nak tengok apa dia tu. Fatimah kata, tak boleh. Nanti abang koyak. Abang tak beriman. Koyak, pijak. Umar kata, aku berjanji, aku tidak akan buat apa-apa. Aku just nak tengok saja. Orang Arab satu, kalau dia janji, dia tunaikan. Bila mendapat janji daripada abang dia, Fatimah pun bagi lah lembaran. Umar baca Al-Quran. Dia tak Islam lagi waktu tu. Bahkan dia nak ingat, dia nak pergi nak mana ni? Nak pergi bunuh Nabi SAW. Lalu dia ambil Quran, dia baca Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa
Bila dia baca saja, dia rasa lembut hati dia. Allah. Dia kata ini bukan perkataan biasa. Sebab dia orang Arab, so dia tahulah. Dia orang Arab, dia tahu perkataan itu kan. Ini bukan perkataan biasa dan ini bukan perkataan manusia. Allahu Akbar. Quran itu sudah masuk dalam diri Umar. Daripada orang nak bunuh Nabi ni, bila dia baca Quran tadi, dengar lah tadi, dengar, campur baca pula, dia terus masuk dalam jiwa dia. Keluar daripada mulut dia menyatakan ini bukan perkataan biasa, ini bukan dari manusia. Maka pada waktu itu tu Quran dia pun keluar. Absyir ya Umar, absyir ya Umar, gembiralah Umar, gembiralah Umar. Umar berterkejut. Kamu main mana? Tiba-tiba keluar ya. Dia kata ada, aku menyorot takut kat kamu tadi Umar. Tadi tengok kamu dah cool down dah, aku keluar kan. Aku nak beritahu pada kamu, Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umarain, ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar, antaranya Amr bin Hisham, Abu Jahal dan juga Umar Al-Khattab. Bila kamu dengar Al-Quran, kamu baca Al-Quran, hati kamu lembut, aku rasa kamu dah dapat hidayah di sisi Allah Ta'ala. Sungguh pelajar-pelajar sekalian, Umar yang pada peringkat awal sangat samsing, sangat bengis, nak pergi bunuh Nabi SAW, bila berdamping dengan Quran, bila dengar Quran, bila baca Quran, akhirnya hatinya lembut dan dia pergi jumpa Nabi SAW. Untuk buat apa? Untuk mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita kata mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, dia boleh mengubah hati manusia yang keras jadi lembut, yang bengis jadi baik. Maka dengan sebab itu bila anda berdamping dengan Al-Quran, pegang betul-betul Quran, jaga betul-betul Quran, baca betul-betul, nikmati betul-betul, insya-Allah hati kita akan jadi semakin lembut, semakin lembut dan semakin lembut. Dan waktu itu kita tahu jalan bagaimana yang kita nak menuju kepada keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar sekalian, itu mukjizat Al-Quran yang boleh mengubah jiwa manusia. Baik. Al-Quran juga membicarakan perkara-perkara yang belum ada zaman Nabi, tapi zaman sekarang dah ada, ada. Al-Quran membincangkan tentang sains, walaupun Quran bukan kitab sains. Sains ada tak zaman Nabi? Ada tak sains? Ada tak zaman Nabi sains dan teknologi? Ada tak? Tak ada. Zaman sekarang baru ada kan? Kajian baru ada sekarang kan? Quran sudah mendahului sains. Dari sudut ayat Quran yang diturunkan 1400 tahun dahulu, sudah menulis sains, yang sains itu baru ada zaman sekarang. Ada seorang pengkaji, researcher, dia buat kajian tentang kulit manusia. Kulit yang terkena api, terbakar. Kita kan kadang-kadang terbakar kan. Ada baru ni Mahat Hafiz kat mana terbakar, tapi alhamdulillah semua selamat. Jadi kena jaga-jaga Dulu sekali di Padang Lumat, di Taufiqiyah di Yan, itu antara yang mula terbakar. Maksud kamu tak ada lagi saya. Di Kedah mengorbankan tak silap 27 orang yang sedang peluk Quran pun ada pada waktu itu. Satu sejarah yang antara yang pertama yang berlaku, Mahat Hafiz terbakar di Malaysia waktu itu. Jadi kadang-kadang terbakar tu sebab ubat nyamuk, kena jaga-jaga sebab dia mudah sambar kena kain kan, kadang cadar. Kalau dia terbakar satu, dia akan sambar semua sebab dia rapat kan, katil rapat kan. Dia kata tak sempat nak selamat, tak sempat. Baik, kulit kita bila kena api sakit ke tak? Sakit ke tak? Selepas dibakar kena api ni sakit, kita pun berubat sikit lah. Kita letak pula kali kedua kepada api tersebut.
Kulit yang terbakar kena api dibakar semula, sakit atau tidak? Baik, ustaz bagi ABC. Soalannya, dengar betul soalan ni? Dengar betul-betul nak jawab ni Soalan sains. Soalan sains. Apakah bunyi itu? Alat apakah yang digunakan? Itu tak masuk. Baik. Jadi soalannya, dengar betul soalan. Kulit yang dibakar, yang terbakar kena api akan merasai sakit. Kulit tersebut dibakar untuk kali kedua, apakah kesannya? A. Bertambah-tambah sakit. B. Sakit yang sama macam yang pertama. C. Sakit semakin berkurangan. D. Tidak sakit langsung. E. Kesemua jawapan di atas adalah salah. Ada A, B, C, D, E. Baik, Ustaz nak tanya sini. Siapa jawab A? Bertambah-tambah sakit, angkat tangan. Angkat tangan. Bertambah-tambah sakit untuk pembakaran kali kedua terhadap kulit tadi. Okey, ada beberapa orang. Siapa jawab B? Sakit sama macam yang pertama. Sakit sama yang macam tadi, yang pertama. B. Oh, ada beberapa orang. Siapa kata C? Sakit makin berkurangan. Sakit sikit-sikit. Oh, semakin ramai. Siapa kata D? Tak sakit langsung. Okey, semakin ramai. Siapa kata E? E. Ini jenis paling buat dadu ni. Kesemua jawapan di atas dah salah kan. Ada juga. Maknanya tak sama pandangan. Semua ada. A ada, B ada, C ada, D ada, E pun ada. Jawapannya adalah D. Tidak sakit langsung. Kau tak percaya, ustaz kata boleh try. Boleh try lah. Tapi kali pertama sakit. Kali pertama sakit. Kali kedua sudah tidak merasai sakit. Ini kajian sains. Ini kajian sains. Sebab melibatkan kulit kita ini ada saraf. Ada saraf dia. Yang sakit itu bukan kulit, yang sakit itu saraf-saraf yang ada pada kulit kita. Bila dia terbakar, maka saraf itu juga akan rosak. Bila saraf itu rosak, diletakkan sekali lagi, maka saraf itu dah rosak, dah tak rasa sakit dah. Dia akan biasa je, tak rasa apa-apa, tak sakit. Itu sains. Sains menyatakan sedemikian. Kalau tak percaya, balik try. Tapi jangan try semualah. Sebab kali pertama tetap sakit, kali seterusnya tak sakit. Sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, orang sains dia kata hebat. Oh hebat, ini kajian yang hebat. Tetapi Al-Quranul Karim mempunyai mukjizat. Al-Quran sudah memberitahu tentang perkara ini 1400 tahun dahulu, tak kala waktu itu belum ada apa-apa kajian yang dilakukan. Sebagai contohnya, anda boleh buka Suratul Nisa ayat 56. Balik nanti buka Suratul Nisa ayat apa? Ayat 56. Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sadaqallahul azim. Kata Allah, surah An-Nisa 56, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nara, kata Allah, kami akan bakar mereka, panggang mereka dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali masak kulit mereka dibakar,
Badalnahum juludan ghairaha, Allah akan tukar dengan kulit yang lain. Sebab apa? Sebab apa Allah tukar kulit lain? Bagi kulit baru ke dia? Apa? Apa tak biar terus dibakar? Tak. Allah Ta'ala kata, dibakar, kulit ni masak aja, tukar kulit baru. Sebab apa tukar kulit baru? Liyadhuqul azab. Di ujung ayat tu, liyadhuqul azab, supaya mereka penghuni neraka terus merasa sakit. Itu tujuan ditukar kulit yang baru. Kalau tak tukar kulit itu, dah tak rasa sakit dah. Sekali itu je sakit. Itu sakit dah. Tapi Allah dah bagi tahu 1400 tahun dahulu bahawa waktu itu sains belum ada, waktu itu teknologi belum ada, waktu itu makmal belum ada, waktu itu apa? Tetapi Quran dah bagi tahu keadaan penghuni neraka nanti. Mereka ini bakar dengan api neraka. Sakit ini. Kemudian Allah akan tukar dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya kesakitan itu akan berterusan bagi penghuni neraka. Wal'iyazubillah. Jadi itu yang kata Quran mempunyai mukjizat. Quran memberitahu sesuatu yang orang belum kaji, tetapi bila punya kaji, rupanya Quran dah bagi tahu sejak sekian lama tentang hakikat perkara tersebut. Pelajar-pelajar sekalian. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Quran itu mempunyai mukjizat. Itu hebatnya Quran. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Allah Ta'ala sebut, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala kata apa? Maksud apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak segan untuk buat satu perumpamaan seumpama seekor nyamuk betina. Persoalannya pelajar sekalian, sebab apa Allah sebut perumpamaan nyamuk betina, bukan nyamuk jantan? Anda kenal nyamuk betina jantan? Kenal tak? 4-5 ekor terbang, boleh tahu? Oh ni betina, oh ni jantan, boleh tahu tak? Boleh? Terbang 4-5 ekor terbang, dia terbang seiringan nyamuk, boleh siap? Oh tu jantan, tu betina, tu pondan, boleh? Nyamuk tak ada pondan ya. Binatang tak ada pondan, manusia yang ada pondan. Binatang ni walaupun dia binatang, dia haiwan, dia tak ada pondan. Ada tak lembu pondan? Ada lembu maknyah ada tak? Tak ada kan? Pondan tak ada. Binatang ni jantan betina, dua je. Manusia je pelik sikit. Kan? Jadi pelajar-pelajar sekalian, kalau kita tengok, kita tak tahu mana jantan mana betina, tak tahu. Tambah 1400 tahun dulu turun Al-Quran turun, mana lagi siapa tak tahu. Tapi Allah sebut betina, tak sebut jantan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cerita pasal nyamuk, berkaitan dengan nyamuk, bukan untuk nyamuk. Sebab Al-Quran itu untuk manusia kan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda kan. Maka bila Quran cerita tentang nyamuk, sudah tentu Quran cerita tentang nyamuk yang boleh bagi kesan pada manusia. Hari ini sains mendapati bahawa nyamuk yang boleh bagi kesan pada manusia adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Sebab yang gigit manusia itu adalah nyamuk betina. Nyamuk jantan tak gigit. Sebab tu lepas ni kalau kamu nak kenal, tengok nyamuk. Kalau dia gigit kamu, itu nyamuk betina lah tu. Tapi kalau dia mari duk landing, dia kona balik. Ni tengok, dia tak mau. Itu nyamuk jantan lah tu. Tapi kalau hinggap betul-betul ni dicicuk nak misap darah, nyamuk betina lah. Itu kajian yang dibuat pada hari ini. Sebab apa? Sebab melihat kepada nyamuk. Nyamuk ini makanan dia bukan darah. Makanan nyamuk adalah manis-manisan, debu-debungaan, nektar. Itu makanan nyamuk. Tetapi mengapa nyamuk betina nak makan darah, nak minum darah? Sebab dia perlukan protein.
protein yang diperoleh daripada darah, sebab dia nak bertelur yang perlu kepada protein darah. Maka dengan sebab itu dia hisap darah. Tu Quran sebut lama dah. Ba'udatan, nyamuk betina. Tak kala waktu itu orang tak tahu betina jantan, sampai sekarang kita tak tahu. Rupa-rupanya Quran 1400 tahun dulu sudah bagi tahu bahawa nyamuk betina yang bagi kesan pada manusia. Jadi kita tengok ya, nyamuk yang gigit orang nyamuk betina. Dan bila nyamuk gigit ni, Allah bagi keistimewaan pada nyamuk. Dia dah radar dia. Kan? Kalau kita tidur dalam gelap, tutup lampu. Memang Nabi suruh kalau tidur tutup lampu Dalam hadis sebut, tidur tutup lampu. Tutup lampu gelap, selimut pula agak-agak dalam gelap betul-betul. Nyamuk cari kita jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa. Allah bagi kepada nyamuk itu radar dia. Pak, dia hinggap. Nyamuk ni bila hinggap, dia nak makan. Dia hisap darah kan? Tapi tengok, Allah ciptakan nyamuk. Sebelum dia hisap darah, dia akan test dulu. Sesuai ke tak sesuai darah ni untuk dia. Dia akan cucuk sikit. This is not my taste. Dia kata. Nyamuk kata, tak boleh. Dia pun terbang, dia tak hisap. Maknanya nyamuk ni pun dia analyse, dia analisis. Dia tak terima semua. Dia tengok okey ke tak okey. Kalau okey, dia hisap. Kalau tak okey, dia tak hisap. Tambah kalau jenis darah menagih dadah. Kan? Dia tahu. Ini betul. Ini kajian dia buat. Tapi kadang-kadang kita manusia ni, kita dengan nyamuk pun kita kalah. Nyamuk buat analisis, kita tak buat analisis. Kita nak makan, kita tak beli. Makan dia kat mana pun. Ada halal ke tak halal ke? So kita kena make sure, kena pastikan. Nak makan kena ada halal. Tengok dulu, nak beli gula-gula kan? Nak beli gula-gula, tengok dulu ada cok halal ke tidak, baru beli. Nyamuk buat analisis, nak tengok boleh makan ke tak boleh makan, nak minum tak boleh minum kan? Kita manusia Allah bagi akal, lagi-lagi nak kena analisis. Kena cek dulu. Jangan pakai beli je. Pergi kedai pertama sekali nak beli, saya tengok apa dulu? Halal ataupun tak. Ada cok halal lah. Kalau tak ada cok halal, biasanya dia buat cara kotor. Dulu sekali ada satu kilang bihun. Bihun tahu kan? Dia tak ada cok halal. Tak ada cok halal sebab dia tak ambil halal kan? Maka bila tak ada cok halal, rupa-rupanya bila orang pergi tempat kilang dia, ya Allah punya kotor. Pekerja dia bangla, tak pakai baju, bulu ketiak tu dia punya lah panjang. Pakai boot ni, kasut boot yang besar tu kan. Air bergenang atas lantai ni. Pijak pak air mengecil. Anjing pula keliling ni. Anjing mai sekali duduk bergolek-golek kat situ kan. Kemudian dia nak basuh bihun dia ni, nak basuh dia ambil air tandas. Air tandas tarik, basuh sekali, bercampur habis semua. Dan ini yang dijual dan tidak ada cop halal. Kita pula nampak, murah lah. Kita tak tengok dah halal ke tidak. Kita membeli, kita makan bihun tandas. Macam mana? Okey tak okey? Sebab itu kita kena analisis dulu. Kena tengok halal ataupun tidak. Hari ni di Malaysia senang, ada cop halal. Ada. Kamu nak beli ais krim contohnya, ais krim, kena tengok. Kena tengok halal ke tidak. Ni ada cop kan, cop, jangan pakai beli je. Tak ada campur apa pun tak tahu. Hari ni jangan main-main kalau tak ada halal. Macam baru ni diviralkan, baru semalam diviralkan, orang jual durian. Jual durian kan? Di Gombak. Di Gombak. Dia letak durian dalam kalau dalam bekas okeylah kan, dalam buah dia kan. Sekarang ni yang dia keluarkan daripada buah dia. Dia keluarkan daripada buah dia, dia masukkan dalam polistiren kan. Dia buat apa tu tak? Ada orang ambil gambar. Dia ambil letak tu, sebelum letak plastik, dia ludah tu. Kalau boleh dia karik kahak. Tu. Kau warna kuning sama ya kan?
Sama kan? Kan durian kuning kan? Elok nampak cantik, bersinar, lelap kan? Allah ni macam-macam ada. Jadi kalaulah proses pembungkusan kita tengok ada halal ataupun tidak, kena pasti. Baik, nyamuk ini dia analyse dulu. Dan nyamuk ni kalau setakat digigit kita, ada kesan tak kesan? Kesan dia gatal saja. Tetapi cuba lihat ayat Quran. Allah Taala kata apa? Fama fawqaha, bukan sekadar nyamuk tetapi fama fawqaha. Az-Zamakhsyari kata fama fawqaha makna dia fama dunaha, iaitu bukan sekadar nyamuk tapi unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Unsur yang lebih kecil daripada nyamuk yang bagi kesan pada manusia. Apa dia unsur itu? Mikroorganisme yang dibawa oleh nyamuk yang membawa kepada penyakit. Penyakit apa? Denggi. Penyakit apa? Malaria. Penyakit apa? Chikungunya. Penyakit apa? Zika. Penyakit apa? Macam-macam. Coca-Cola. Coca-Cola tak ada lagi. Jadi maknanya pelajar-pelajar sekalian, Allah bagi tahu ada unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Rupa-rupanya sungguh unsur tu sangat kecil. Mikroorganisme tu kita tak tengok dengan mata kasar, tak boleh. Kita kena guna mikroskop. Tengok mikroskop baru nampak mana dia unsur kecil sungguh, dan dia memberi kesan yang besar kepada manusia. Orang putih buat kajian, pelajar-pelajar sekalian. Ada seorang tu nama dia Sir Ronald Ross. Sir Ronald Ross. Dia buat kajian tentang nyamuk. Seekor nyamuk yang nama dia nyamuk Anopheles. Dalam bahasa saintifik dia nama dia Anopheles. Bahasa Melayunya nyamuk tiruk. Dia buat kajian selama 18 tahun tentang seekor nyamuk nama dia nyamuk tiruk, dan dia dapat anugerah di peringkat antarabangsa di atas kajian sains dia terhadap nyamuk. 18 tahun seekor nyamuk, baru dia dapat tahu nyamuk tiruk penyebab kepada penyakit malaria. 18 tahun dia buat kajian untuk seekor nyamuk. Allah Ta'ala ciptakan nyamuk. Ada hari ni ahli sains kata 3,530 spesies. Agak-agak berapa tahun diperlukan untuk kaji. Seekor nyamuk 18 tahun, ada 3,530 spesies nyamuk. Agak-agak berapa tahun nak kaji? Tak tahu kita. Maknanya kita manusia ni, pelajar-pelajar sekalian, sangat-sangat kerdil. Kecil sangat kita ini. Nyamuk kita dah tak tahu dah. Nyamuk tu tentera Allah. Nyamuk masuk dalam telinga siapa? Telinga siapa? Namrud. Namrud. Namrud mengaku sebagai Tuhan. Namrud mengaku sebagai Tuhan, lawan Nabi Ibrahim. Namrud. Dia dialog dengan Nabi Ibrahim macam mana? Dialog. Kan Ibrahim ajak dia beriman pada Allah. Dia kata aku Allah, dia kata aku Tuhan. Nabi Ibrahim kata Allah yuhyi wa yumiit. Allah boleh menghidupkan, boleh mematikan. Dia kata aku pun boleh. Aku pun boleh. Oh, belagak aja, sombongnya Namrud. Dia panggil 2 orang pengawal. Pengawal mengejak 2 orang. Marilah mari. Kamu tengok, Ibrahim tengok aku buat apa. Dia ambil pedang, dia bunuh. Dia bunuh seorang. Mati. Wahai Ibrahim, tengok aku mematikan dia. Dah mati. Seorang ni, tengok aku menghidupkan dia. Kamu balik pergi buat kerja kamu. Menghidupkan. Nampak? Jadi aku macam Tuhan kamu sama saja, menghidupkan dan mematikan. Oh, tu dia. Itu Namrud. Kanan. Kanan. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Allah Tuhan aku menerbitkan matahari dari timur turun ke barat. Kan? Naik timur, turun barat. Okey, kalau kamu juga Tuhan, boleh pusing tak bagi naik ke barat turun timur? Boleh tak boleh? Tak boleh lah. Surrender teruslah. Bila tak boleh dia marahkan Ibrahim. Ibrahim ni memanglah, kan? Oh, dia marah. Kemudian diperintahkan Ibrahim untuk dibakar. Diperintahkan untuk dibakar. Pelajar-pelajar sekalian, Allah Ta'ala hantar nyamuknya kepada Namrud yang ganas sangat ni, yang berasa diri hebat sangat ni. Allah Ta'ala hantar nyamuk saja, dia kalah dengan nyamuk. Dia mati dengan nyamuk. Walaupun nyamuk kecil.
Jadi nyamuk itu ada 3,530 spesies mengikut kajian yang dibuat oleh ahli sains. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita lihat bagaimana Al-Quran sudah mendahului sains dan teknologi. Maka dengan sebab itu, bila anda sekarang ini berdamping dengan Quran, sangat-sangat cantik, sangat-sangat elok. Dan kalau boleh, bila baca Quran, hafal Quran ni, kita bukan sekadar nak hafal dan baca Quran, kita nak menghayati makna-makna Al-Quran. Barulah kita akan dapat rasa seronok. Kita dapat rasa seronok. Kita dapat rasa nikmat Quran. Sebab tu ada seorang orang barat, nama dia Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia ada satu buku, tajuk dia The Bible, The Quran and Science. Buku dalam bahasa Inggeris. The Bible, The Quran and Science. Dia buat kajian tentang sains dan Quran, sains dan Bible. Dalam kajian dia mendapati bahawa dalam kitab Bible Kristian banyak sekali percanggahan fakta. Banyak sekali. Tetapi dalam Quran, bila di-compare dengan sains, dia kata, aku tak jumpa any single error in the Quran. Aku tak jumpa walaupun satu kesilapan kecil dari Al-Quran. Tak ada. Sebab tu akhirnya Profesor Maurice Bucaille dia masuk Islam. Dia baca ayat apa? Surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Ta'ala kata, apakah manusia menyangka mereka tidak dihidupkan lagi lepas mati, tak dihimpunkan lagi tulang belulang mereka? Sebab orang musyrikin kata bila mati jadi tulang kan, dah tulang habis lah, nak hidup macam mana lagi dah? Takkanlah tulang boleh kumpul balik, dah mati dah. Apa Allah Ta'ala kata? Bukan sekadar tulang, tetapi Allah mampu untuk menyusun jari jemari mereka. Bukan setakat tulang, jari pun Allah mampu. Jadi daripada ayat ini kita faham mana yang lebih susah, tulang ke jari? Jari. Sebab Quran kata bukan setakat tulang, jari pun boleh. Maknanya jari paling susah. Rupa-rupanya barulah tahun 1902 Scotland Yard, satu badan penyiasatan jenayah di Scotland, di England, mereka mendapati bahawa cara berkesan untuk mengesan penjenayah adalah melalui cap jari. Sebab cap jari manusia tidak sama di antara satu sama lain. Walaupun jari kita kecil, besar mana jari? Kecil kan? Tengok jari ibu, jari telunjuk, jari tengah ni jari apa? Jari manis, jari bawah ni jari kelingking. Lima jari ni kecil kan? Kita punya ujung ni kecil kan? Tapi sebenarnya tidak ada seorang pun yang sama. Tak ada. Cuba tengok, dia punya pusing kan? Bulat kan jari kita kan? Kalau manusia kita boleh buat tak sama, mungkinlah berapa orang saja. Ini semua manusia tak sama. Berjuta-juta manusia tak sama, berbilion-bilion manusia tak sama. Walaupun orang itu kembar seiras, kembar serupa, cakap serupa, muka serupa, mata pun sama, rambut pun sama, semua sama, tinggi pun sama, umur pun sama, tapi bila cap jari je tak sama. Tidak sama. Maknanya jari ni bukan senang nak buat. Cukup susah ni. Kan? Dan sampai hari ni pun, kalau kita travel ke luar negara, kita nak masuk sebuah negara, dia akan minta kita cap jari. Tapi dia guna mesin lah, alat. Kan? Kita letak jari kita, ataupun 4 jari, letak atas dia punya mesin dia. Dia akan detect masuk dalam komputer dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia boleh kesan. Kalau lekat, contohnya kita pegang sofa ni kan? Kita pegang sofa. Katakan dia masuk ketika orang tak ada, dia mencuri, pegang sofa. Kalau polis cek, tengok kesan jari dia, tak kisah jari mana sekalipun, ambil, tidak ada orang lain dah. Jari itu milik mesti si A itu dia. Sebab cap jari tidak boleh bertukar. Begitu hebatnya, begitu uniknya cap jari ini, yang manusia tak boleh buat, hanya Allah Ta'ala boleh buat. Dan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa ini juga Allah Ta'ala mampu untuk kembalikan kepada yang empunyanya di akhirat kelak. Subhanallah. Akhirnya profesor ni masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah.
Sebab itu Ustaz nak bagi tahu bahawa Al-Quran itu mempunyai mukjizat dari pelbagai sudut, dari pelbagai perkara. Kalau kita nak bincang, memang terlalu banyak. Setiap perkataan dalam Al-Quran, setiap ayat dalam Al-Quran, sama ada makna yang punya mukjizat, begitu juga perkataan-perkataan yang digunakan Al-Quran juga mengandungi mukjizat. Maka dengan sebab itu, setiap perkataan yang kita baca pun akan mendapat nilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita akan mendapat pahala yang sangat banyak. Baik pelajar-pelajar sekalian, ada soalan dah nak tanya? Kat tangan siapa dah tanya? Ada tadi? Ada yang tulis? Mari hantar. Hantar. Oh, tak perasan tadi. Kita tengok soalan yang dikemukakan oleh pelajar sekalian. Adakah makanan yang dicop halal itu halal sepenuhnya, sedangkan kita ragu-ragu sama ada cop halal itu terisahkan oleh JAKIM atau cop halal palsu? Baik, cop halal JAKIM itu satu bentuk saja. Kat sini ada contoh lah, tak ada. Kita tengok, dia ada satu bentuk je. Kalau kita tengok cop halal lain, maka itu bukan dia lah. Dia boleh cam, sebab kalau orang guna cop halal palsu, bila buat report, dia akan ditangkap. Dia akan masuk penjara. Seorang tak berani. Tapi kalau orang buat cop halal tapi bukan, tak sama, kita boleh tengok. Kita boleh tengok cop halal JAKIM ni dia ada macam segi-segi dia. Ada. Dia punya apa? Dia punya keadaan dia. Itu boleh tengok. Kan? Biasanya yang palsu ni tak lama. Orang dapat trace, dapat tahu, orang buat report. Bila orang buat report, memang dia akan kena lah kan. Hadis apa yang menceritakan tentang Ramadan? Banyak ada. Tadi Ustaz sebut idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan. Hadis Ramadan lah tu. Kan? Kalau yang Quran tentang Ramadan banyak juga. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Quran. Jadi ada ya. Mengapakah Allah menurunkan Al-Quran? Siapa Allah turun Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi Quran diturunkan untuk apa? Hudan linnas, untuk bagi hidayah kepada manusia. Sebab kita kena ada kitab rujukan, kita nak hidup atas dunia ni. Kena ada macam orang kan. Contohnya, kalau orang ayah kamu beli kereta kan. Bila beli kereta, dia akan bagi satu buku. Buku manual kereta. Dia nak tengok buku tu macam mana nak guna, nak tengok alat macam mana, nak operate kereta. Macam tu juga kehidupan kita atas dunia. Kita perlu pada panduan. Panduan kita duduk kat mana? Dalam Quran. Peraturan-peraturan dalam Quran. Maka tujuan Allah turun Quran untuk apa? Hudal linnas, untuk bagi hidayah kepada manusia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa menjaga tajwid seperti panjang pendek dalam harakat wajib apabila membaca Quran? Sebab Nabi suruh. Waratilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, dengan elok, dengan bertajwid dan sebagainya. Maknanya kita baca dengan betul, baca dengan makhraj yang betul. Sebab kalau kita baca tak betul, maknanya berbeza. Dia lari makna berbeza. Contoh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada sabdu kan, jadi kena ada ya dua lah. I satu, ya satu. Iya, ada sabdu kan? Ya dua tu, tapi disatukan belum tak sabdu. Iya, maknanya hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Tetapi kalau kita buang sabdu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna dia apa? Kata Ibn Kathir, makna dia dhau'u syams, cahaya matahari. Hanya kepada engkau cahaya matahari kami sembah. Ui, ni penyembah matahari ke? Maknanya bila baca silap dia akan maknanya akan lari, akan berbeza. Maka dengan sebab itu kita kena belajar supaya kita baca dengan betul, ikut makhrajnya. Ustaz, saya nak tanya, bagaimana kita nak kenal Allah? Macam nak kenal Allah? Kan? Setiap yang makhluk ada pencipta dia kan? Kan? Setiap sesuatu ada pencipta dia. Kalau orang Arab, nak tanya orang Arab Badui, dia ni belau unta. Orang tanya dia, macam mana kamu kenal Allah? Dia jawab dia macam ni, al-ba'ratu tadulu al-ba'ir. Tai unta menunjukkan adanya unta. Dia belau unta, so dia nampak tai unta lah kan. Ada tai unta, mana ada unta? Ada tak tai unta tapi unta tak ada? Ada tak? Mustahil kan? Tai unta ada, mana ada unta lah.
Okey. Wa atharul aqdam yadul masir. Tapak kaki, kesan tapak kaki makna ada orang berjalan. Dia tidak ada kesan tapak kaki tapi tak ada orang berjalan. Tak akan berlaku, mustahil. Jadi ada kesan tapak kaki mana ada orang berjalan. Maka dia kata, bukit, bukau, bumi, langit yang sebab indah, planet-planet, sudah tentu ada penciptanya. Dia tak akan jadi dengan sendiri. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak kenal Allah, dia tengok alam dia boleh kenal Allah Taala. Ustaz, bagaimana nak rasa khusyuk dalam solat? Nak khusyuk dalam solat ni, dia berkaitan dengan iman. Lagi kuat iman kita, bila kita tak buat maksiat, maka pada ketika itu kita boleh khusyuk. Tapi kalau kita ni, kita tak jaga iman kita, tak jaga pandangan kita, tak jaga pendengaran kita, tak jaga mulut kita, kita buat benda-benda yang tak betul, maka di situ melemahkan iman. Bila lemahkan iman, itu yang payah nak khusyuk tu. Kan? Susah nak khusyuk. Khusyuk tu apa khusyuk? Khusyuk tu mana kita menumpukan sepenuh perhatian, kita fokus. Itu khusyuk. Jadi dia berkaitan dengan iman kepada Allah. Sebab tu kalau boleh, kita pakai baju jangan ada tulis-tulis belakang. Sebab apa? Nanti kawan kita tak khusyuk, dia tengok, dia baca satu-satu terus sembahyang. Baca apa itu tulis di belakang. Ustaz, macam mana kalau imam batal wuduk semasa sedang solat? Kalau imam batal wuduk, imam itu perlu keluar. Dia keluar dan orang yang duduk belakang dia perlu ganti. Orang duduk belakang imam tu dia perlu ganti imam. Imam tu kena keluar, tak boleh tunggu juga. Dia tengah solat batal. Tengah-tengah sujud, perut. Betul-betul orang belakang punya kena. Amboi, petai punya bau. Jadi maknanya imam tu dia kena keluar sebab dia batal. Orang yang belakang imam, dia akan mengambil alih tugas imam. Dia pun Allahu Akbar. Dia jadi imam. Automatik. Baik. Kemudian kita tengok lagi soalan yang dikemukakan. Macam mana nak tahu tanda halal dimakan itu diluluskan tidak oleh jakim? Macam mana nak tahu cop halal itu asli atau palsu? Dia begini, kita berhukum secara zahir. Kita berhukum secara zahir. Kita, Allah Ta'ala saja mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kan? Kita hukum secara zahir. Ada cop halal, adalah, tak apalah. Sebab kita tak perlu pergi kilang. Kita tengok ni cop halal betul ke tak, pergi kilang. Bawa rombongan ke kilang. Nak makan satu produk, pergi kilang. Nak makan yang kedua, pergi kilang. Lah kali tak makan apa kita. Maka kita adakah dalam ayat Quran yang menceritakan tentang Imam Mahdi? Tak ada. Yang menceritakan tentang Imam Mahdi adalah hadis-hadis Nabi SAW. Cuma Ustaz nak bagi betul ya. Siapa yang mengaku sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu betul dia, kaedah dia. Kecuali kalau dia tu nama dia Mahdi, dia imam masjid. Itu boleh. Siapa nama dia Mahdi, dia imam masjid Bangi contohnya. Tapi kalau siapa-siapa mengaku sebagai Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Sebab dalam hadis Nabi sebut, Imam Mahdi dia tak mengaku sebagai Imam Mahdi. Setelah orang paksa dia untuk bai'ah, barulah dibai'ahkan. Bila Imam Mahdi akan zahir? Bila? Esok. Bila? 10.05. Sebelum hari kiamat. Sempat tak kita dengan Imam Mahdi? Sempat tak? Sempat tak? Rasa macam tak sempat. Kenapa ada agama lain selain Islam? Sebab apa? Sebagai ujian. Sebagai ujian. Nak tengok orang ni, dia betul-betul ikut tak? Ataupun dia tak ikut. Islam ada, tiba-tiba ada yang lain. Dia nak ambil yang benar kan, ambil yang salah. Macam anda juga jawab periksa kan. Patut jawab betul kan, tapi jawab salah. Sebab apa jawab salah? Sebab tak belajar betul-betul kan. Jadi begitu juga ada orang yang ambil yang salah. Sebab dia tak kenal betul-betul Allah Ta'ala, lalu dia ambil yang salah. Dia sembah berhala, dia sembah tokong, dia sembah matahari, dia sembah Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu adalah apa kita kata sebagai Nabi kan, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Soalan, apakah hukum melukis makhluk hidup, haiwan, manusia dan sebagainya? Baik. Dalam hadis Nabi kata, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun.
seberat-berat azab di hari akhirat adalah al-musawwirun, yang pelukis-pelukis. Apa maksud pelukis-pelukis? Al-musawwir ni, kebanyakan ulama sebut pelukis itulah pengukir, iaitu pada zaman dulu mereka mengukir patung. Ukir patung. Lah kalau jadi penyembahan, maka itu yang seberat-berat azab. Tapi bagaimana lukis, kartun apa semua ni tidak ada masalah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la yadkhulul malaikah baitan fihi kalb wa surah. Malaikat tak masuk rumah yang ada patung dan juga ada anjing. Kalau gambar tak apa. Gambar fotografi, gambar lukisan tak apa. Itu tak masuk. Surah di situ kebanyakan ulama sebut maksud dia patung. Tak boleh. Macam anda ada patung tak apa-apa kan, patung kan, gantung di retak, patung monyet, bergantung-gantung monyet patung, tak boleh tu. Malaikat tak masuk dalam retak tu. Kalau di rumah kita tak patung macam-macam patung rimau contohnya yang hidup, tak boleh, malaikat tak masuk. Malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmat tak masuk. Tapi malaikat maut masuk, jangan risau. Malaikat maut masuk. Duduklah kat mana sekalipun, malaikat maut dia masuk bila sampai ajalnya. Tetapi malaikat rahmat tak masuk. Sebab apa? Sebab Nabi kata. So anjing malaikat rahmat tak masuk, dan juga patung. Itu tidak dibenarkan. Sebab tu kita tidak dibenarkan mengukir patung yang sempurna, yang lengkap. Begitu juga tak boleh simpan patung dalam rumah kita, dalam kenderaan kita dan sebagainya. So pastikan kalau ada patung, kita jangan simpanlah, kita buang dia. Baik, itu antara soalan yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Banyak lagi kalau kita nak bincang tentang mukjizat Al-Quran, sebenarnya banyak, terlalu banyak. Al-Quran ini 1000 tahun lagi pun kita mengkaji, kita akan jumpa perkara-perkara yang baru di dalam Al-Quran. Banyak. Maka dengan sebab itu, sama-samalah kita berdamping dengan Al-Quran untuk kita mendapat pahala yang sangat-sangat banyak di dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kalau kita mati dalam keadaan kita berdamping dengan Quran, kita akan dapat apa? Dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamilah ilmu Al-Quran. Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Mudah-mudahan insya-Allah kita membaca, kita menghafal dan juga kita memahami Al-Quran dengan cara yang terbaik, dan kita beramal dengan akhlak Al-Quran. Sekadar itu, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada berbahagia kepada Ustaz Uthman. Mungkin dalam 2 minit saya akan sedikit ringkaskan supaya kita fokus podcast kita membincangkan mukjizat Al-Quran. Saya mengatakan bahawa mukjizat dari perkataan ajaza yujizu, ijazah, jadi maknanya melemahkan, yang tak mampu tak boleh dicapai, seperti tadi saya kata. Kemudian disebutkan tadi beberapa mukjizat Al-Quran, di antaranya boleh menenangkan hati, mengubah hati, dan kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis.